Bagaimana cakra pemotong berlian dibuat? Hai pakar kejuruteraan. Hari ini kita akan membongkar satu rahasia yang terdapat dalam banyak pembinaan, pengubah suaian, dan juga dalam kerja-kerja seni. Cakra pemotong berlian. Alat-alat ini yang kelihatan ringkas pada pandangan pertama sebenarnya adalah keajaiban kejuruteraan. Mampu memotong bahan-bahan yang paling keras dengan ketepatan dan kecekapan yang mengagumkan. Tapi sebenarnya, apakah cakra pemotong berlian ini dan kenapa ia begitu istimewa? Cakra pemotong berlian pada asasnya adalah alat abrasif yang direka untuk memotong bahan-bahan yang sangat keras seperti konkrit, asfalt, granit, marmer, dan juga beberapa jenis logam. Rahasia keupayaannya terletak pada penggunaan berlian industri yang merupakan bahan paling keras yang diketahui oleh manusia. Berbeza dengan cakra abrasif biasa yang cepat haus apabila memotong bahan yang padat, cakra berlian menggunakan kekerasan luar biasa berlian untuk mengikis dan menanggalkan bahan, bukannya sekedar mengisar. Ini menghasilkan potongan yang lebih bersih, pantas, dan dengan usaha yang jauh lebih sedikit. Tetapi bagaimana kita boleh mencapai teknologi pemotongan yang begitu canggih ini? Sejarah cakra berlian mencerminkan usaha manusia untuk mencari alat yang lebih berkesan. Untuk sekian lama, pemotongan batu dan bahan keras adalah satu proses yang perlahan dan memenatkan, bergantung kepada alat logam yang cepat haus. Revolusi sebenar bermula dengan pembangunan berlian sintetik pada pertengahan abad ke-20. Sebelum itu, berlian semula jadi adalah mahal dan sukar didapati, menjadikan penggunaannya secara besar-besaran untuk alat industri tidak praktikal. Dengan keupayaan untuk menghasilkan berlian di makmal, satu horizon baru terbuka untuk pembuatan alat pemotong. Sejak itu, jurutera dan ahli metalurgi mula bereksperimen dengan cara untuk menggabungkan berlian ini ke dalam matriks logam. Ini membawa kepada terciptanya cakra pemotong berlian yang pertama, seperti yang kita kenali hari ini. Ia merupakan satu kemajuan yang telah mengubah keseluruhan industri, dari pembinaan sehingga perlombongan dan pemotongan batu permata. Dan apakah struktur asas yang membolehkan cakra-cakra ini melakukan pemotongan yang begitu tepat dan berkesan? Struktur cakra pemotong berlian sebenarnya sangat ringkas dari segi reka bentuknya. Tetapi ia lebih kompleks dalam pelaksanaannya. Ia terdiri daripada dua bahagian utama, substrat dan pinggir pemotong. Substrat ialah badan cakra. Biasanya diperbuat daripada keluli berkualiti tinggi. Ia bertanggung jawab memberikan kestabilan dan ketahanan kepada cakra, memastikan ia tidak berubah bentuk atau pecah semasa digunakan. Ia adalah bahagian asas untuk keselamatan dan ketahanan. Kepala pemotong pula ialah bahagian di mana berlian disepadukan. Ia boleh mempunyai tepi berterusan, segmen berasingan atau reka bentuk turbo, bergantung kepada jenis potongan dan bahan yang akan diproses. Di kepala pemotong inilah keajaiban berlaku, kerana di situlah berlian bersentuhan dengan bahan dan melakukan pemotongan. Tetapi bagaimana berlian kecil dan kuat ini dipasang pada cakra dengan begitu kukuh? Pemasangan berlian pada cakra adalah inti proses pembuatan, dan biasanya dilakukan melalui satu kaedah yang dipanggil pensinteran. Pensinteran ialah satu proses metalurgi yang melibatkan pemadatan dan pemanasan serbuk logam. Dalam kes ini, dicampur dengan berlian industri, sehingga ia bersatu dan membentuk satu bahagian yang pejal. Proses ini bermula dengan pemilihan serbuk logam, seperti kobalt, nikel, besi, dan kuprum, yang akan berfungsi sebagai matriks untuk memegang berlian. Logam-logam ini dipilih kerana sifat pengikatannya dan cara ia haus melepaskan berlian baru apabila cakra digunakan.
berlian industri yang lebih kecil dan berkualiti permata yang lebih rendah tetapi sempurna untuk pemotongan dicampurkan dengan teliti bersama serbuk logam ini. Dari situ, proses biasanya mengikuti dua langkah utama, penekanan sejuk dan penekanan panas, atau pensinteran sebenar. Dalam penekanan sejuk, campuran serbuk logam dan berlian dimasukkan ke dalam acuan dan dikenakan tekanan tinggi. Ini memampatkan serbuk tersebut, memberikannya bentuk awal dan padu, tetapi masih belum mempunyai kekuatan akhir. Seterusnya, datanglah langkah yang penting. Penekanan panas atau pensinteran. Benda yang telah dibentuk awal itu kemudian dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, biasanya antara 700 hingga 1200 derajat Celcius, sementara ia masih berada di bawah tekanan. Dalam keadaan ekstrim ini, zarah-zarah logam akan melebur dan bercantum antara satu sama lain, lalu membungkus berlian dengan kukuh di dalam matriks logam tersebut. Pada saat inilah kepala pemotong memperoleh ketumpatan, kekerasan, dan yang paling penting, keupayaan untuk menahan berlian dengan selamat semasa proses pemotongan. Selepas proses pensinteran, segmen berlian akan dipatri, biasanya menggunakan laser atau pematrian pada substrat keluli, membentuk satu kakera yang lengkap. Ketepatan dalam proses ini adalah sangat penting, kerana pematerian yang lemah atau matriks yang terbentuk dengan buruk boleh menjejaskan keseluruhan alat tersebut. Tetapi, apakah jenis-jenis cakera berlian yang berbeza dan untuk apa setiap satunya digunakan? Kepelbagaian cakera pemotong berlian adalah sangat luas dan setiap jenis dioptimumkan untuk tujuan tertentu, memastikan prestasi dan kemasan yang lebih baik untuk bahan-bahan yang berbeza. 3 jenis yang paling biasa ialah cakera bersegmen, cakera bertepi berterusan, dan cakera turbo. Cakera bersegmen mudah dikenali melalui celah atau segmen di sepanjang tepinya. Celah-celah ini berfungsi untuk menghilangkan haba yang dihasilkan semasa pemotongan dan untuk membuang habuk serta serpihan dari bahan tersebut. Ia sangat sesuai untuk pemotongan yang lebih agresif dan pantas pada bahan seperti konkrit, batu bata, bata, dan aspal, di mana kemasan yang sangat halus bukanlah keutamaan utama. Sementara itu, cakera bertepi berterusan mempunyai tepi yang licin dan tidak terputus tanpa segmen. Siri ini membolehkan pemotongan yang sangat lancar dan bersih dengan minimum serpihan. Oleh itu, ia adalah pilihan yang sempurna untuk bahan yang memerlukan kemasan berkualiti tinggi seperti seramik, porselin, marmar, dan granit. Biasanya digunakan dengan penyejukan air untuk mengelakkan terlalu panas dan memastikan potongan yang lebih tepat. Akhir sekali, kita ada cakera turbo yang merupakan sejenis hybrid antara dua jenis sebelum ini. Ia mempunyai tepi bergerigi atau beralun yang menggabungkan kelajuan pemotongan cakera bersegmen dengan hasil potongan yang lebih bersih berbanding cakera tersebut. Ia serba boleh dan merupakan pilihan yang baik untuk pelbagai jenis bahan termasuk konkrit, batu dan beberapa jenis seramik, menawarkan keseimbangan yang baik antara kelajuan dan kualiti potongan. Pemilihan cakera yang betul adalah penting untuk kejayaan kerja dan keselamatan pengendali. Dan di manakah kita boleh melihat semua teknologi ini berfungsi dalam kehidupan seharian kita? Cakera pemotong berlian adalah wira sejati yang tidak didendang dalam pelbagai industri dan aplikasi. Dalam pembinaan, ia sangat penting untuk memotong konkrit bertetulang, membuka laluan pada aspal untuk pemasangan pipe, memotong batu bata dan blok binaan dengan ketepatan, dan juga untuk merupuhkan struktur secara terkawal. Tanpa cakera ini, banyak projek pembinaan yang kita lihat hari ini akan mengambil masa lebih lama dan menelan kos yang lebih tinggi. Dalam sektor batu hiasan seperti marmar dan granit, cakera berlian adalah alat utama untuk memotong kepingan besar, membentuk meja dapur, lantai dan lapisan dinding dengan kemasan yang sempurna. Keindahan dan ketepatan potongan pada batu semula jadi
yang menghiasi rumah dan bangunan kita adalah sebahagian besarnya hasil daripada cakera-cakera ini. Selain itu, ia juga banyak digunakan dalam pemasangan lantai dan lapisan seramik, serta jubin porselin, memastikan setiap kepingan dipasang dengan sempurna. Malah dalam kerja-kerja pemulihan dan seni, di mana ketepatan adalah sangat penting, cakera berlian turut digunakan. Dalam beberapa aplikasi khusus, cakera berlian dengan aloi logam khas boleh digunakan untuk memotong logam keras seperti besi tuang atau pipe besi mulur. Menunjukkan kepelbagaian teknologi ini. Sungguh mengagumkan untuk difikirkan bahawa satu alat yang begitu kukuh dan berkesan bergantung kepada kristal karbon yang sangat kecil untuk menjalankan tugasnya dengan begitu mahir. Dengan begitu banyak pilihan, apakah kelebihan menggunakan cakera berlian berbanding alat pemotong lain? Kelebihan cakera pemotong berlian adalah sangat banyak dan ia membuktikan sebab penggunaannya meluas di persekitaran profesional. Pertama sekali, ketahanan adalah faktor utama. Sementara cakera abrasif biasa cepat haus dan perlu diganti dengan kerap, cakera berlian disebabkan oleh kekerasan berlian yang luar biasa mempunyai jangka hayat yang jauh lebih panjang. Ini membawa kepada penjimatan masa dan wang dalam jangka masa panjang. Kedua, kecekapan adalah tiada tandingan. Mereka memotong bahan-bahan keras dengan lebih cepat dan dengan kurang usaha daripada pengendali, meningkatkan produktiviti di tapak pembinaan atau bengkel. Ketepatan adalah satu lagi kelebihan. Cakera berlian memberikan potongan yang bersih dan lurus, meminimumkan pembaziran bahan, dan memastikan kemasan berkualiti tinggi. Ini sangat penting dalam kerja-kerja yang memerlukan padanan yang sempurna, seperti dalam pemasangan lantai atau counter. Selain itu, keupayaan serba boleh untuk memotong pelbagai jenis bahan yang sangat keras adalah sesuatu yang jarang dapat ditawarkan oleh alat lain. Tetapi adakah cakera-cakera ini merupakan penyelesaian untuk semua masalah pemotongan? Atau adakah terdapat langkah berjaga-jaga dan had yang perlu kita ketahui? Walaupun dengan semua kelebihan, adalah penting untuk memahami bahawa cakera-cakera ini bukanlah penyelesaian universal dan memerlukan penjagaan khusus untuk memastikan keberkesanannya dan, yang lebih penting, keselamatan pengguna. Salah satu had utama ialah ia tidak sesuai untuk memotong bahan yang tebal atau besar, seperti kayu, plastik, atau logam ferus biasa. Untuk bahan-bahan ini, cakera abrasif atau gergaji dengan gigi khusus adalah lebih sesuai. Menggunakan cakera berlian pada bahan lembut boleh menyebabkan terlalu panas, kehausan pramatang pada cakera, dan juga kemalangan. Satu lagi perkara penting ialah keperluan untuk memilih cakera yang betul untuk bahan yang hendak dipotong. Menggunakan cakera yang salah boleh menyebabkan pemotongan tidak berkesan, merosakkan bahan atau cakera itu sendiri. Penyejukan juga merupakan faktor penting. Banyak cakera berlian direka untuk pemotongan basah, iaitu menggunakan air, yang berfungsi untuk menyejukkan cakera, memanjangkan jangka hayatnya dan mengurangkan habuk. Mengabaikan cadangan ini boleh menyebabkan cakera menjadi terlalu panas, berubah bentuk dan kehilangan prestasi. Dan sudah tentu, keselamatan adalah yang paling utama. Sentiasa gunakan peralatan perlindungan diri seperti cermin mata keselamatan, sarung tangan dan pelindung telinga, serta ikut arahan peneluar alat dan cakera. Kejuruteraan di sebalik cakera-cakera ini memang menakjubkan. Tetapi menghormati hadnya dan penggunaan yang betul adalah sangat penting. Jika Anda telah menonton hingga ke sini dan menyukai video ini, jangan lupa untuk melanggan jika belum berbuat demikian. Tinggalkan tanda suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika Anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan agar Anda diingati dalam video-video kami. Dan jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang kursus-kursus yang kami cadangkan, imbas kode QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang membangunkan kemahiran
yang akan memberi kelebihan dalam kerjaya anda. Jadi, adakah anda pernah berpeluang menggunakan cakera berlian dalam mana-mana projek? Bahan apa yang anda rasa paling mengagumkan yang boleh dipotong olehnya dengan begitu mudah? Tinggalkan komen di sini kerana saya ingin tahu. Di sebelah sini ada 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk meluaskan pengetahuan anda dan meneroka perkara yang ingin anda ketahui. Dan jika anda ingin menyokong kami, tinggalkan tanda suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja peminat kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa anda di video seterusnya.